Bandaraya Kuala Lumpur, tempat persinggahan warga kota dan anak perantau mencari rezeki. Di setiap pelusuk bandar, ada saja insan membanting tulang, memerah keringat demi sesuap nasi dan demi kelangsungan hidup yang perlu diteruskan. Susunan cerita setiap daripada kita ternyata berbeza. Perjalanan hidup yang berbeza, jalan rezekinya berbeza, malah ujian dan dugaan juga berbeza. Hanya siapa yang kental jiwanya, siapa juga yang teguh hatinya, mampu bertahan di kota yang punya 1001 rintangan ini. Ini perkongsian kisah insan yang cekal meraih rezeki dengan hasil air tangan sendiri. Bermula sejak 5 tahun lalu, nama Lubuk Bangku sudah dicanang di pelusuk bandaraya. Lokasi persinggahan warga kota yang mendambakan cita rasa desa. Setiap hidangan di sini bukan sahaja menambah selera, tetapi mampu membawa pelbagai memori dan kenangan yang paling bermakna. Saya diperkenalkan restoran Lubuk Bangku ni melalui seorang kawan di pejabat. Satu hari dia kata, jom pergi lunch dekat Lubuk Bangku. Saya pun macam, okey, Lubuk Bangku saya tak pernah dengar lagi. Lepas tu saya pun datang dengan kawan saya pilih lauk. Saya kata, wah ni masakan kampung ni sedap semua. Rasa semua, nak ambil semua lah, nak cuba semua. Jadi kawan saya kata kita pilihlah yang famous dekat sini. Dia punya masak lemak, masak nogori lah, masak nogori Minang. Bila saya makan tu saya rasa macam mak kita masak lah. Macam masakan kat rumah. First yang saya nampak benda yang menarik saya untuk datang kemari adalah plating pinggan yang gerai Lubuk Bangku digunakan lah. Dan lepas daripada saya datang, saya mendapati bukan setakat pinggan tu yang menarik hati saya. Lauk-lauk yang dihidangkan sangat menepati cita rasa saya lah. Okey, kali pertama saya lihat semua juadah yang dihidangkan. Kali pertama saya nampak dia mengingatkan saya kepada nostalgia sewaktu saya kecil. Di mana kampung Negeri Sembilan saya banyak menghidangkan lauk sebegini sewaktu di Kenduri Kendara lah. So benda tu yang membuatkan saya tersentuh dengan keistimewaannya, yang membuatkan saya rasa macam mengambil kembali kenangan saya waktu saya kecil dululah. Sudah menjadi tanggungjawab pemilik untuk memastikan setiap menu yang disajikan memberi kepuasan kepada pelanggan. Menu kaedah terdiri daripada berbagai jenis. Daging salai, gulai ayam kampung tu itu menu wajib. Itu signature Lubuk Bangku. Manakala yang lain-lain tu macam contohlah gulai pucuk paku, gulai pucuk pegaga. Itu semua kan makanan kampung. Kita buat selang-selang, bukannya setiap hari ada. Dan termasuk juga asam pedas, ayam kampung balado, terung balado, pajeri terung, sambal tumis ikan bilis petai. Dan juga sambal hijau, sambal Minang lah. Ada orang panggil sambal hijau, ada orang panggil sambal Minang. Dia pada mulanya memang minat masak. Dan beberapa kali sebab tu mula-mula kahwin dulu, seronoknya kalau kita ada restoran sendiri, kalau dia ada restoran sendiri. Saya pun insyaAllah, tapi dalam hati saya, nak kata berjanji itu tidak. Tapi saya bertekad insyaAllah, saya sebagai suami
akan cuba untuk merealisasikan mungkin angan-angan ataupun cita-cita dia tu. Hadirnya lubuk bangku bukanlah sesuatu yang dirancang. Bagi Rosida, air tangannya hanyalah sekadar untuk hidangan bersama keluarga dan rakan taulan. Namun segalanya berubah apabila ada permintaan untuk masakannya. Sebenarnya Kak Ida bukan dilahirkan sebagai seorang peniaga. Sebenarnya Kak Ida bekas kaki tangan salah sebuah institusi perbankan di Kuala Lumpur lah. Bila waktu bekerja dulu, kawan-kawan selalu kata, boleh tak Ida masakkan sesuatu untuk diorang, bawa ke office sebagai orang kata potluck kan. Bermula daripada situ, jadi kawan-kawan kadang hujung minggu pun diorang ada juga yang minta Kak Ida buat tempahan lah untuk diorang. Lepas daripada resign daripada bank, tak ada kejayaan lain rasa Kak Ida. Tapi Kak Ida nampak bidang masakan dan bidang makanan rasanya lebih kepada ke arah itu. Kami mula perniagaan daripada depan rumah. Jadi di depan rumah tu dah nampak dah dia punya komitmen, disiplin diri dia. Walaupun niaga kecil, sekadar buka satu meja, satu payung, tapi saya nampak kesungguhan dia. Dan di situlah bermulanya segala-galanya Lubuk Bangku. Pukul 5.30 semua dah masuk di kabin. Staff-staff semua dah tahu apa yang diorang patut buat. Dah tahu dah kerja masing-masing tu apa. Dan Kak Ida cuma akan monitor setiap lauk yang kita nak masak hari tu bahannya cukup. Dan segala bahan-bahan untuk masakan dah dibuat lebih awal lagi sebenarnya. Jadi pagi-pagi Kak Ida tak nak kelang kabut. Bila semua dah tersedia di atas meja, Kak Ida masak bermula pukul 7 pagi. Pukul 7 pagi tu masak. Kemudian dalam masa yang sama kita juga buat sarapan. Sarapan pagi. Orang akan datang pukul 7 pagi macam tu. Antara menu sarapan, nasi lemak. Nasi lemak simple je pun, nasi lemak kampung. Lepas tu ada mi goreng, ada mihun goreng. Cuma sambal nasi lemak tu lain sikit daripada inilah. Sebab Kak Ida gunakan sambal nasi lemak, sambal tumis ikan bilis petai. Dan lauknya pun cuma telur mata goyang je. Kak Ida akan sudah masak sampai pukul 10 pagi. Daripada pukul 7 tadi sampai pukul 10 pagi. Dan akan menyediakan 25 menu masakan tadi. Sudah menjadi rutin harian, Rosida memerlukan tugas di dapur seawal pagi. Setiap bahan masakan dipastikan sudah tersedia sebelum dia beraksi untuk menambat hati pelanggan dengan sajian tradisi dari negeri yang kaya dengan adat perpatih ini. Sebenarnya operasi Tok Lubuk Bangku daripada jam 7 pagi sampai pukul 3 petang. Tapi di waktu PKP ni, kita buka daripada jam 11 pagi sampai pukul 3 petang. Kak Ida rasa macam mana nak cakap seronok. Sebab sebelum pukul 11 lagi, waktu operasi kita tu, kebanyakan pelanggan dah masuk. Mereka rela menunggu sebenarnya. Rela menunggu sampai pukul 11 pagi semata-mata untuk mendapatkan lauk yang diorang gemari. Kalau diorang lambat, katalah lambat dalam 12.30, pukul 12 macam tu, lauk yang diorang hajati tu, nak makan lauk tu, mungkin dah tak ada. Jadinya, itu yang Lubuk Bangku selalu ingatkan pada customer. Macam orang Negeri Sembilan cakap lah, lambat lauk habis. Copet datang. Tagline Lubuk Bangku, macam mak-mak masak. Mengimbas permulaan langkah Lubuk Bangku, ianya bermula hanya dengan sebuah kabin kecil. Namun ianya tidak mampu bertahan lama dan beralih ke lokasi baharu. Bila Kak Ida berpindah daripada tempat lama ke tempat baru, bohonglah kalau Kak Ida kata Kak Ida tak rasa macam ada ke orang akan datang lagi kat tempat baru ni. Tapi sebelum kami berpindah sebenarnya, kita dah mewar-warkan dalam media sosial. Kak Ida akan tetap mengekalkan servis, rasa, kualiti kena seiring dengan apa yang kita
bagi kepada pelanggan kita sebenarnya. Kalau kata kita buat sambil lewa je, rasanya pelanggan akan lari. Tapi kaedah masak sangat-sangat ikhlas. Macam mana kita nak bagi anak-anak makan, macam tu yang kaedah masak untuk customer. Sebab mak kaedah pernah pesan, bila kita nak masak, dalam hati niatkan, kita nak bagi orang makan benda yang sedap, benda yang enak dan orang akan datang balik kat tempat kita. الله أكبر الله أكبر. Merenung kembali perjalanan restoran ini, ternyata begitu besar cabaran yang terpaksa diharungi pemiliknya. Bukan mudah untuk menempa nama sebagai sebuah lokasi tumpuan pelanggan. Ujian mendatang, tiada siapa yang dapat menghalang. Untuk mencapai sesuatu kejayaan bukan perkara yang mudah sebenarnya. Banyak ujian, banyak cabaran yang terpaksa kita tepuhi. Contoh macam Lubuk Bangku sendiri, kaedah dulu bermula dengan kabin yang kecil je. Sangat-sangat terasa bila orang keliling tidak menyokong kita sebenarnya. Pada awal Lubuk Bangku, alhamdulillah, 6 bulan pertama kami dapat sokongan daripada masyarakat setempat. Tapi selepas Lubuk Bangku dikenali oleh orang luar, sejak daripada tu kami sangat-sangat banyak menerima tumahan, fitnah, dan boleh dikatakan kami satu family dah, orang kata di pulau kan, oleh masyarakat setempat kan. Dalam seminggu tu 3 kali kanopi kami dituris. Bayangkan kaedah datang pergi ke kabin. Lepas tu tengok duduk di bawah kanopi tu. Turis habis. Kita tak boleh nak tuduh siapa. Tapi kaedah anggap itu sebagai satu sabotaj lah pada akak kan. Rasanya macam masih lagi berlarutan perkara tu sehingga sekarang. Mereka masih lagi tidak boleh menerima keadaan kami sekarang. Walaupun Lubuk Bangku telah diperlakukan sedemikian rupa, kita fikir kata itu ujian Allah. Dan rasa sampai ke hari ini, kaedah masih lagi bersangka baik dengan sesiapa pun. Tapi dalam masa yang sama, Allah datangkan orang untuk permudahkan pekerjaan kami. Bukan kata di tempat itu saja yang kita boleh mencari rezeki. InsyaAllah di tempat lain juga kita boleh bangun dan orang kata terus bersemangat. Seperti mana yang kaedah sendiri hendak dan kaedah ketepikan cakap-cakap tumahan daripada orang luar yang tak suka kami membangun sebenarnya. Kaedah pernah merasa satu perasaan kata putus asa, di mana kaedah fikir tak payahlah buat lagi lah, give up lah benda ni lah, hanya kerana di tempat lama lah. Di tempat lama tu kanopi akak dituris, gas akak hilang, kabin dikopak, kursi hilang. Tapi disebabkan kaedah punya suami yang sangat-sangat menenangkan. Sebab dia sumber kekuatan akak. Dia selalu menenangkan akak. Saya ni dibesarkan di dalam kedai kopi, iaitu
perniagaan daripada orang tua saya, meniaga kedai kopi di kampung, dan saya dibesarkan di dalam kedai. Dan pahit manis, suka duka, jatuh bangun dalam berniaga ni, saya dah hadapi, mungkin boleh dikatakan semua dah. Tugas saya sebagai seorang suami yang menyokong penuh minat dia dan usaha dia yang baru ni, saya memberi sokongan. Kita tak perlu takut pada manusia, tapi kita takut pada Allah, dan kita mengadu pun pada Allah. Yang saya selalu perkatakan kepada isteri, sabar, sabar. Selagi kita bersabar, insya-Allah pada satu hari nanti Tuhan akan bagi hadiah sebagai berkat daripada kesabaran kita pada hari. Itu yang menjadi kekuatan di samping doa. Daripada doa orang tua, daripada mak abah, daripada mak sendiri. Sangat-sangat itulah kekuatan akak dan keluarga sebenarnya. Kalau tidak, mana mungkin akak boleh masuk dalam kawasan yang sini. Orang kata bukan tak bagi kaedah yang sendiri yang tak ada, yang modal agak kecil apa semua. Kaedah rasa bukan calang-calang orang untuk masuk dalam kawasan banglo begini dengan sewa yang sangat-sangat tinggi. Demi melihat Lubuk Bangku terus bertahan, banyak pengorbanan perlu dilakukan. Biarpun tidak dapat merasa hasil titik peluh berniaga di awalnya, Ruzida tetap bertahan kerana yakin dengan rezeki yang bakal mendatang. Bila di kabin lama, dalam 6 bulan pertama tu, kaedah tak ada gaji langsung. Kosong, tak ada. Tapi kaedah tak tahu sebenarnya orang kata macam mana orang berniaga. Jadinya bila di kabin lama tu 6 bulan pertama memang tak ada gaji. Bila naik ke bulan yang ke-7, kaedah ambil lah sikit. Abang kata tak apa, gaji tetap ambil walaupun RM10. Cukup untuk nak beli barang besok. Dia tanya, ada tak duit untuk nak beli barang besok? Boleh tak kita rolling lagi? Kaedah kata ada. So dia cakap, okey, kita teruskan. Dan hari berikutnya, tanya lagi, ada tak lagi? Ada tak duit lagi, lebihan lagi untuk kita rolling? Kaedah kata ada, okey. Kita teruskan macam tu. Okey, sampailah ke hari ini. Dan orang nampak, orang kata, wah, gah Lubuk Bangku sekarang ni. Mesti untung ribu-riban kan, macam tu kan. Tapi dia orang tak tahu cerita di sebaliknya macam mana. Macam mana kaedah nak jadi sampai ke tahap ini sekarang. Apa yang kita dapat sekarang ni, alhamdulillah, tidaklah banyak mana pun sebenarnya, tapi syukur pada Allah, itu rezeki yang kami dapat. Apa sahaja kesukaran, kerisauan ataupun serah pada biar saya yang tanggung. Jadi saya beritahu isteri saya, semua tu jangan fikirkan. Biar abang yang fikir, biar saya yang fikir. Jadi alhamdulillah lah. Pada peringkat permulaan tu mungkin agak sukar, tapi apabila saya dah bagi semangat, keyakinan, jadi hari demi hari alhamdulillah dia dapat tempuh ujian-ujian tu berjaya lah. Seorang wanita yang gigih lah, boleh saya kata, pandai masak, pandai menjaga hati pelanggan dia lah. Saya memang hormat dia sebagai seorang yang gigih lah dalam mengusahakan restoran Lubuk Bangku ni. Sebab bagi kaedah datang daripada keluarga yang biasa-biasa je. Mak abah kaedah orang biasa, tapi kaedah sendiri tak ada background untuk memasak. Kaedah tak ada pergi kelas memasak, kaedah tak ada pergi ambil kursus mana-mana. Tapi kerana bakat. Sebab kaedah suka memasak dan kaedah minat memasak. Dan kaedah kan rasa seronok apabila orang makan masakan kita dan kaedah sendiri tidak minta dipuji. Jauh sekali. Cukuplah orang kata benda tu sedap, alhamdulillah. Itu saja. Dan kaedah akan jadikan
memasak tu sebagai satu career sebenarnya. Walaupun dulu Kak Ida pernah bekerja dengan bank, dan orang akan kata kita keluar daripada bank dan ceburi bidang yang sangat-sangat berlainan dengan apa yang kita ceburi dulu. Tapi itulah dia kejayaan baru Kak Ida. Dan ia akan kekal sampai bila-bila. Menu yang tidak pernah ditelan zaman. Sambal bilis petai antara pilihan pelanggan. Sambal bilis petai kadang-kadang ada separuh orang masak, ikan bilis dia orang tak goreng. Tapi bagi Kak Ida goreng sekejap. Tidak terlalu garing, cuma sedap-sedap digigit lah kata orang macam tu kan. So goreng ikan bilis dulu, jangan terlalu garing, ketepikan. Gunakan minyak yang sama, tumis cili kering. Tumis cili kering tu sampai dia masak dan dalam masa yang sama masukkan segala perasa yang ada. Kemudian tunggu sampai dia dah terbit minyak. Waktu macam tu baru kita masukkan bawang besar. Bawang besar, so jangan sampai bawang besar tu layu. Bila terlalu layu dah tak sedap dah. Dan selepas masukkan bawang, masukkan ikan bilis. Dah masuk ikan bilis, kalau kata tak nak bubur petai pun tak apa. Nak bubur petai pun boleh. Petai tu masukkan kemudian. Dan yang paling penting sekali, masukkan juga asam keping. Ada orang pakai asam Jawa, tapi Kak Ida tak pakai asam Jawa. Kak Ida pakai asam keping. Asam keping, dia punya kemasaman dia tu lain daripada asam Jawa. Sebab kita boleh kontrol dia punya rasa. Gulai umbut kelapa dipadankan dengan sambal gesek. Hidangkan bersama rendang pucuk paku. Sajian yang menambat selera pelanggan setia. Sebenarnya lubuk bangku banyak menu sebenarnya, terdiri daripada 25 jenis lah kalau tak silap Kak Ida. Tapi salah satu menu yang menjadi favourite customer yang sekarang ni yang Kak Ida masak ialah rendang pucuk paku, gulai umbut dan juga sambal gesek. Sebab menu-menu tu sangat memberi, orang kata, menggamit memori Kak Ida sewaktu zaman Kak Ida kanak-kanak. Di mana umbut kelapa bukan semua orang tahu. Kak Ida ingat lagi masa waktu zaman kanak-kanak dulu, Kak Ida selalu pergi kenduri. Kalau ikut arwah wan ni pergi kenduri, Kak Ida orang Negeri Sembilan. Jadi kebanyakan kalau orang Negeri Sembilan, kalau pergi kenduri kenara ni, menu wajib dia orang ni mesti ada umbut kelapa. Kak Ida masih ingat lagi umbut kelapa sangat-sangat digemari oleh kalau kita pergi kenduri, kalau kita sebut pasal kerak nasi, dulu kalau orang pergi kenduri, orang akan gotong royong kat situ akan masak nasi dalam kawah. Bila masak nasi dalam kawah, of course dia akan ada kerak nasi dekat situ. Jadi dia orang akan berebut-rebut untuk ambil kerak nasi tu tadi tu, makan bersama gulai umbut tu. Kak Ida dapat rasa masih lagi, orang kata walaupun Kak Ida dah meninggalkan zaman kanak-kanak, tapi kesedapan umbut kelapa tu masih lagi teringat sampai ke hari ini. Gulai umbut kelapa sebenarnya tak memerlukan sebarang minyak. Kita tidak menumis ataupun kita tidak menggoreng. Cukup untuk sekadar kita mengukus umbut tersebut dan dimasak bersama santan yang telah mendidih. Cukup itu je. Tak perlu elemen lain lagi. Bahan-bahannya sebenarnya tak sangat susah pun. Tapi umbut kelapa ni memang susah nak cari dalam sekitar Kuala Lumpur sebenarnya. Tapi kalau kata di kampung tu, insya-Allah boleh dapatlah. Cuma kita memerlukan umbut kelapa,
santan kelapa, serai, kita memerlukan juga daun kunyit. Separuh orang dia akan umbut yang telah disiang tadi tu, dia orang akan rebus dulu. Tapi bagi Kak Ida lebih suka benda tu dikukus. Bila kita dah siang umbut tu, kita kukus. Bila dah kukus, keenakan umbut tu sendiri lagi terselah tau sebenarnya. Kita boleh makan mentah macam tu je, tanpa kita gunakan santan ke atau apa. Kalau nak ikutkan agak lama sebenarnya. Tapi kalau bergantung kepada cara kita menyiang umbut tu tadi, sama ada ketulan tu kecil-kecil ataupun besar-besar macam tu kan. Tapi bagi Kak Ida lebih suka yang sederhana. Bila sederhana, kita akan kukus benda tu antara 1 jam hingga ke 1 jam setengah. InsyaAllah. Dalam masa yang dia telah ditetapkan tu, umbut kelapa tu alhamdulillah akan empuk. Semasa selepas kita dah kukus, kemudian kita salin dan kita letakkan periuk, letakkan santan. Bila kita sebut pasal santan, kalau Kak Ida masak umbut kelapa, Kak Ida tak akan campur air walau sedikit pun. Sebab kita memerlukan santan yang segar. Santan segar ni sebenarnya sangat-sangat wangi tau. Bila kita masak, membangkitkan aroma yang lain macam orang kata. So sangat-sangat sedap dan kita tak perlu letak terlalu banyak perasa ataupun garam ke atau apa, sebab kemanisan daripada santan tu dah terbit daripada tu sendiri. Semasa kita masak gulai umbut ni, sebenarnya santan tu sendiri, kuah tu sendiri kita nak kena jaga. Api jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. So gunakan api yang sederhana. Sebab bagi Kak Ida sendiri, Kak Ida tukar masak. Bila kita masak, kalau santan tu dah pecah minyak, jadi tak sedap. Nampak dalam, orang kata, bila kita letak dalam piring tu, kepekatan santan tu dah hilang. Jadinya penting dekat situ, kita sentiasa kacau periuk tu, kuah tu supaya santan tu tak pecah. Selepas tu, masukkan serai. So, kacau sampai mendidih. Bagi setengah orang, kalau gulai umbut kelapa, cukup memerlukan 2-3 batang serai je. Tapi, kalau kita nak letak daun kunyit sebenarnya, Kak Ida ingat pesan mak mentua Kak Ida. Kalau kata nak gulai umbut ni, lagi sedap kita letak daun kunyit. Tak kira lah dalam selai 2 ke, untuk membangkitkan lagi rasa santan kuah tu sendiri. Dah mendidih tu, baru kita masukkan umbut tadi. Bila dah masuk umbut, kita akan masukkanlah garam, gula dan secukupnya lah. Dan last kali, jangan lupa masukkan daun kunyit ke dalam periuk tadi. Jadinya kacau, sambil kacau tu perhatikanlah, jangan pecah minyak jugalah. Tak sampai dalam 5 minit ke 10 minit ke, tutup api dah boleh angkat dah. Sebut pasal umbut kelapa, bab kata orang Negeri Sembilan, dia akan berjodoh dengan sambal gesek. Sambal gesek sangat-sangat senang kalau kita nak buat. Cuma ada 3 bahan aja. Dia ada ikan bilis, ada cili padi dan juga limau kasturi. 3 elemen saja. Dan juga untuk perasa dia ada garam kasar lah. Sambal gesek ni sebenarnya lebih sedap kalau kata kita dengan blender, kita tumbuk. Buat cara macam orang-orang dulu-dulu. Sebab Kak Ida ingat masa tu mak Kak Ida selalu kalau masak lemak, tak kira lah bukan gulai umbut saja, macam lemak petola ke, asal masak lemak aja mesti suruh buat sambal gesek. Macam tu. Jadinya untuk buat sambal gesek ni, cili api tu dah dipetik tu, tumbuk dahulu cili api, tumbuk kasar, bukan tumbuk halus ya. Tumbuk kasar. Dah tumbuk tadi tu, kemudian kita masukkan ikan bilis.
Ikan bilis tu kena rendam sekejap lah. Bagi dia lembut dulu dan letakkan dalam lesung yang sama ataupun kita gunakan orang panggil ulek macam tu. Lepas tu kita tumbuk. Last kali kita akan perahkan asam limau. Kita gunakan segenggam ikan bilis dan cili padi tu kena lebih sikit nak bagi pedas. Dan yang paling penting asam limau dia kena banyak. Sebab bila kita buat sambal gesek, kalau asam limau dia kurang, tak sedap. Asam dia tu yang akan membangkitkan selera sebenarnya. Membangkitkan, akan potong balik hanya daripada ikan bilis tu dan juga maung pada cili padi tadi tu. Rendang pucuk paku tu, sebab selalunya kita akan dengar orang cakap gulai pucuk paku, gulai ayam, rendang kerang. Tapi Kak Ida nak mencuba kelainan. Boleh kot kalau kata memasak rendang pucuk paku. Mungkin orang-orang KL, Kuala Lumpur khasnya belum pernah merasa lagi rendang pucuk paku. Mungkin di tempat lain, cara dia lain. Tapi di Lubuk Bangku, itu resepi Kak Ida sendiri. Yang mana Kak Ida olahkan apa yang Kak Ida tahu daripada bahan-bahan yang telah Kak Ida pilih lah. Kita memerlukan cili padi, pucuk paku, ikan bilis, santan kelapa. Ada empat bahan aja yang kita gunakan untuk masak rendang pucuk paku ni. Sebenarnya masakan Negeri Sembilan ni sangat-sangat simple. Kita menggunakan cili padi dengan kunyit hidup aja dan garam kasar. Tak memerlukan walau sedikit bawang pun, sedikit bawang putih ke, bawang merah ke. Tapi ada certain lauk, certain masakan yang kita gunakan bawang. Tapi bila masak rendang pucuk paku, Kak Ida tak gunakan sembarang bawang pun. Bagi Kak Ida sendiri, yang Kak Ida tahu, cara mak Kak Ida masak, cara arwah nenek Kak Ida masak semua, memang tak menggunakan bawang. Rendang pucuk paku juadah tradisi sebagai pelengkap sajian yang hanya memerlukan 4 bahan. Cukup sekadar kunyit hidup dan cili padi dikisar sehingga lumat. Diadun bersama pati santan secukup hidangan. Segenggam ikan bilis menambah rasa dan membangkit selera. Biar seketika sehingga kuah semakin pekat. Dikacau sekali-sekala untuk mengadun rasa. Rendang pucuk paku sedia untuk dicuba. Lubuk Bangku sangat sinonim dengan tagline macam mak-mak masak. Itu yang kita gunakan daripada 2016 sampailah ke sekarang ni. Macam mak-mak masak. Sebab Kak Ida yang masak, air tangan Kak Ida, makanan tu sendiri yang kita bagi pada pelanggan makan seperti anak-anak kita sendiri. Bukan mudah untuk kita masak macam tu, nak bagi orang makan, kemudian orang akan datang balik ke kedai kita. Bukan satu yang benda yang mudah. Sebab
bila masakan tak sedap, pastinya orang tak akan datang balik kan. Dan pernah Kak Ida berkongsi satu cerita. Waktu tu bulan puasa. Ada satu customer ni, dia datang buka puasa dekat sini, dekat Lubuk Bangku. Apabila dia makan makanan tu, dia menangis. Kak Ida tanya dia, kenapa? Cik, makan ada benda tak kena ke? Dan dia makan daging salai juga. Ada rasa pedas ke, apa ke? Kak Ida tanya dia macam tu. Tapi dia kata bukan pedas, bukan apa. Sebab sudah 14 tahun, Kak, saya tak merasa air tangan mak saya. Cakap, baru hari ni, saya rasa di Lubuk Bangku. Sama macam mak saya masak. Sama rasa dan saya tak boleh bayangkan kalau waktu ni mak saya ada. Dia cakap macam tu. Kenangan yang sangat-sangat orang kata buat Kak Ida terharu sebenarnya. Kak Ida masak ni sebenarnya tak ada nakkan orang kata satu pujian ke, satu benda yang Kak Ida bangga ke, tak ada. Cukuplah orang kata benda tu dapat menggamit memori dia orang tau. Kenangan dia bersama arwah mak, arwah nenek. Jadi kebanyakan yang datang kat sini, dia orang selalu bercerita dengan Kak Ida. Kak Ida, saya rindu arwah nenek saya. Saya rindu arwah mak saya. Akak masak sama macam arwah mak saya masak. Dia cakap macam tu. So, itu yang membuat Kak Ida dekat dengan customer tau. Sangat-sangat tersentuh tau rasa hati Kak Ida. Sebab Kak Ida tak sangka bila mana kita masak, orang akan bercakap macam tu. Ikhlas. Sangat-sangat ikhlas. Luhur daripada hati dia sendiri. Semua menu di sini semuanya berjaya mengikat cita rasa saya dan juga keluarga saya. Yang paling saya suka adalah rendang maman ayam kampung. Itu yang paling menarik lah. Saya mengingatkan air tangan masakan daripada arwah nenek saya, arwah wan saya di Negeri Sembilan lah. Dia punya air tangan tu memang mengingatkan saya waktu saya kecil, saya makan di kampung Negeri Sembilan saya dulu. Pelanggan, Kak Ida, Kak rasa dengan pelanggan ni sebenarnya kita sepatutnya lebih dekat, lebih mesra. Pengunjung-pengunjung ni boleh dikatakan sangat-sangat loyal dengan Lubuk Bangku. Boleh dikatakan seminggu tu dalam 3-4 kali macam tu dia orang datang. Jadi dengan Kak Ida tengok macam tu kan, rasa Kak Ida lebih bersungguh tau untuk memasak. Walaupun kata penat tu tak usah cerita lah, penat tu tolak tepi. Tapi dek kerana kita nampak pelanggan yang masuk ramai dan memakan masakan kita, jadi benda tu menjadikan satu semangat yang sangat-sangat kuat. Kalau kata tak ada diorang, siapa Lubuk Bangku sebenarnya? Saya harap dia terus ada di sini. Terus maju, terus sukses, terus kan masakan dia yang lazat-lazat, sedap-sedap. Sebab masakan dia tu yang menyebabkan saya datang dan datang terus. Kak Ida sebenarnya daripada kecil, Kak Ida dah jam 4 Kak Ida dah masak dah. Mak balik daripada sawah. Arwah wan pun balik daripada sawah. Jadi Kak Ida masak atau cuba masak untuk bagi pada mak, bagi pada arwah wan makan. Dan arwah wan Kak Ida tu antara yang kata sangat-sangat tiada memasak. Tapi dia dah tak ada dah. Kak Ida belajar buat kuah kacang daripada arwah wan Kak Ida. Bila Kak Ida buat kuah kacang, Kak Ida auto teringat dia. Sebab rasa dia sangat-sangat lain daripada yang Kak Ida pernah rasa. Arwah wan Kak Ida tu lah yang menjadi sumber inspirasi Kak Ida. Kenangan manis. Bagi Kak Ida itu satu pencapaian yang agak
tinggi jugalah kot Kak Ida rasa. Sebab Kak Ida rasa berbesar hati apabila Lubuk Bangku dikunjungi oleh Permaisuri Selangor. Bila mana Kak Ida sendiri tak expect tau yang dia akan datang kemari. Dia akan merasa masakan yang Kak Ida masak tu. So rasa sweet lah. Sweet moment. Sebab kita tak expect. Orang kata daripada kerabat diraja datang ke sini untuk makan. Biasanya apabila kita berniaga ni, kita akan buat perancang awal untuk step pertama, step kedua, step ketiga. Tapi yang boleh saya katakan unik Lubuk Bangku ni, kita tak ada perancangan. Tak merancang pun untuk nak buat perniagaannya besar. Jadi sekadar orang kata berniaga main-main, berniaga buah pokok, tengok dapat sambutan pula, ramai pula orang datang. Itu yang kita mula daripada 3 meja jadi 6 meja, tambah daripada 1 kanopi jadi 3 kanopi. Apa yang kami ada sekarang ni pun bukan dirancang sangat. Cuma kami buat berdasar kepada pelanggan ataupun keperluan pelanggan. Kak Ida sangat-sangat berpuas hati dan kalau kata boleh Kak Ida katakan Kak Ida bangga dengan progres yang Lubuk Bangku capai sekarang ni. Kami bermula daripada bawah, daripada tidak ada modal sebenarnya, tapi kami cuba bangkit dengan semangat dan doa. Jadi Kak Ida juga ada plan untuk anak-anak sebab of course orang kata benda yang kita buat, benda yang kita develop akan jadi satu legacy pada anak-anak. Jadinya dalam angan-angan sebenarnya Kak Ida punya cita-cita untuk membuka satu cawangan, insya-Allah kalau diizinkan Allah. Kisah Lubuk Bangku penuh dengan tangisan air mata. Namun itu juga sebagai penguat semangat untuk terus berkarya agar menjadi cerita manis untuk dikenang selamanya.